Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Lensa IPT. Pastinya bersama saya Syairul Islam. Anda boleh tonton kami di saluran berita RTM, tonton kami di RTM Klik dan juga tonton kami di Facebook Live Lensa IPT. Pastinya hari ini, hari Sabtu, kita bersiaran 11 September 2021. 5 hari lagi dalam menuju kepada Hari Malaysia 2021. Pastinya dalam kita menuju ke Hari Malaysia, pasti kita tidak lupa dengan jasa-jasa barisan hadapan yang bertungkus lumus, memastikan kesejahteraan, kesihatan dan juga keamanan keluarga Malaysia dijamin dan juga dijaga. Pastinya dalam keluarga Malaysia, kita kena kekalkan satu fikiran yang mana kita kena jaga SOP supaya satu hari nanti kita akan bebas daripada pandemik COVID-19. Sebenarnya hari ini topiknya sangat menarik berkenaan dengan melestarikan ekosistem inovasi pendidikan. Tapi sebelum itu, kita akan pergi ke Universiti Melaya dengan video pendeknya yang berjudul Universiti Melaya Berbakti. Tahun ini kita dikejutkan dengan peningkatan mendadak kes jangkitan COVID-19. Situasi ini telah membawa cabaran yang lebih getir pada anggota barisan hadapan dan fasiliti kesihatan negara serta telah turut berubah falsafah kehidupan harian rakyat Malaysia. Setiap perjuangan menuntut pengorbanan. Teladan silam menuju kejayaan, mengecapi kemerdekaan. Begitulah hakikat perjalanan setiap insan. Memikul amanat yang telah diberikan. Menyanggupi dengan penuh kejujuran. Dalam dunia serba canggih dan dipenuhi kemodenan, nilai-nilai kasih sayang sesama insan tidak dapat kita tinggalkan. Meninggalkan yang kita sayangi demi menggalas tugas, tidak kira sebesar mana tanggungjawabnya. Itulah nilai sebuah perjuangan. Membina kesejahteraan sebuah keluarga, sebuah masyarakat dan sebuah negara. Bersamalah menghayati kemerdekaan ini, kita terus berjuang demi kelangsungan kesejahteraan anak bangsa. Berbakti untuk negara, memberi impak pada dunia. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan 2021. Malaysia prihatin.
Baik, seperti yang saya janjikan, satu topik yang agak menarik hari ini melestarikan ekosistem inovasi pendidikan. Persoalannya, bagaimana IPT dapat memastikan inovasi itu sebenarnya disemarakkan lagi oleh warga pendidik dalam institusi tersebut. Bersama kita pada hari ini adalah Encik Azlan Shah Kamaruddin, Ketua Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Merlimau, dan juga di sebelah kiri saya adalah Encik Muhammad Zahrin Tokijan, Pengarah Program PIPO 2021. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh datang daripada Melaka ni kan. Cuma bila kita bercakap berkenaan dengan simbiosis IPT dan juga industri ni, dalam gambaran saya mungkin hubung jalin antara industri dan juga IPT itu sendiri. Tapi secara khusus ni lagi, apa sebenarnya dimaksudkan oleh simbiosis IPT dan industri? Terima kasih kepada saudara Syairul Islam sebagai acara hari ini. So, pertama kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan penonton semua. Yang pertamanya kami bagi Politeknik mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada RTM yang sudi menjemput kami dalam lensa IPT pada hari ini, pada petang ini. Jadi alhamdulillah dapat jugalah kami berbicara berkenaan dengan simbiosis dan apa yang telah dinyatakan oleh saudara Syairul tadilah. So sebenarnya simbiosis ini adalah IPT dengan industri bermaksud satu, atau kalau kita boleh fikirkan ialah jaringan kerjasama lah. Kerjasama di antara IPT bermaksud Politeknik Merlimau dengan industri. So ini kita nak melestarikan ekosistem inovasi pendidikan yang kita akan buat pada 14 hari bulan lah prosedur tersebut. Jadi setakat ini alhamdulillah kita telah bekerjasama dengan IPTS, contohnya adalah pada UTM, Universiti Teknologi Malaysia, dan yang keduanya adalah yang besarnya adalah daripada Proton lah. Ini adalah juga dengan kerjasama daripada JPPKK, iaitu Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti. Okey, baik. Jadi kalau difahamkan tadi gabungan Politeknik dan juga Proton tu mungkin di bawah program PIPO, pertandingan PIPO. Dan difahamkan Politeknik Merlimau sebenarnya Encik Zahrin dah mengambil bahagian dan juga memenangi pingat pada pertandingan PIPO 2019. Itu adalah satu perkara yang boleh dibanggakan. Dan bagi tahun ini 2021, Politeknik Merlimau menjadi tuan rumah bagi webinar dan pelancaran prosiding PIPO 2021. Mungkin Cik Zahrin boleh kongsikan sikit berkenaan dengan webinar ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Syairul di atas soalan tadi itu. Okey, kita untuk program PIPO kali ini, pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Jabatan Pengajian Politeknik dan Kolej Komuniti kerana memberi kepercayaan kepada Politeknik Merlimau sebagai tuan rumah untuk menganjurkan program webinar IPT industri ini. Di mana dalam program kali ini PIPO ni sebenarnya dia adalah daripada kesinambungan program-program PIPO yang lepas. Okey, pada tahun 2019 pertandingan PIPO telah diadakan di pertandingan akhir di Politeknik Nilai, di mana terdapat 12 politeknik terlibat, dengan setiap politeknik menghantar lebih kurang tiga penyertaan dengan 3 inovasi masing-masing. Dan Politeknik Merlimau tak ketinggalan lah. Dalam pertandingan tersebut kami telah menghantar 4 inovasi, yang antaranya adalah safety child lock, kemudian smart seat belt, kemudian smart fingerprint dan juga battery indicator. Okey, baik. Kalau kita tengok di paparan skrin sebentar tadi dan juga sekarang berkenaan dengan kumpulan Antopila ni sebenarnya pada tahun 2019 dapat pingat emas. Sebenarnya saya 2019 pun terlibat sama dalam pertandingan PIPO. PIPO ni sebenarnya pertandingan buat pengetahuan umum, pertandingan inovasi Proton Politeknik kan. Jadi baru diadakan 2 tahun, dan juga mungkin Cik Zahrin boleh terangkan sikit berkenaan dengan inovasi ataupun apa sebenarnya yang mendapatkan kumpulan Antopila ini memenangi pingat emas pada waktu ketika. Mungkin ada kumpulan lain yang buat safety child lock saya rasa 2019 tu. Tapi apa sebenarnya kelebihan Antopila itu pada ketika itu? Okey. Alhamdulillah pada pertandingan tersebut kekuatan untuk kumpulan Antopila ni ada dari segi
bagaimana kami kupas idea tersebut. Kami kupas idea tersebut berdasarkan kepada satu kaedah atau pendekatan yang kami guna, iaitu menggunakan kaedah design thinking dan juga SPP ataupun kita kenali dengan nama struktur pembangunan projek. Di mana dengan dua kaedah ni kami kupas persoalan ataupun isu-isu yang berkaitan dengan safety dan security. Dia kebetulan pula tema untuk PIPO 2019 adalah safety dan security. So kami kupas ataupun kami cuba analisis isu-isu yang berkaitan dengan safety dan security, yang mana daripada isu tersebut kami kupas dan kami hasilkan beberapa permasalahan dan kami selesaikan menggunakan kaedah-kaedah design thinking. Maka terhasillah 4 projek tadi. Ya, baik. Itu satu penerangan yang sangat baik. Tapi sebenarnya dalam peringkat akar umbinya sendiri, dalam warga pendidik dan juga pemegang taruh terbesar di IPT sendiri, itu pelajar itu sendiri perlu kenal berkenaan dengan inovasi. Mungkin selaku Ketua Jabatan di Kejuruan Mekanikal sendiri, apa antara langkah untuk kita semarakkan lagi pendidikan inovasi ini dalam setiap warga pendidik di Politeknik? Ya, baik. Berkenaan dengan itu, kita menerapkan nilai-nilai inovasi kepada pelajar. Dari segi ialah kita membangunkan sesuatu projek dan hasil projek itu akan kita inovasikanlah. Dan untuk menggalakkan itu, kita menggalakkanlah para pelajar ataupun pesarap untuk menyertai berbagai pertandinganlah. Okey, contohnya yang keduanya adalah kita pun juga memberi kerjasama ataupun bekerjasamalah dengan JPKK bahagian unit inovasi untuk menjalankan projek-projek yang kita buatlah. Okey, yang ketiganya, kalau ikutkan, kita menggalak juga kan pada pelajar, yang mana kita menaikkan pelajar kepada penyelidikan di dalam contohnya di peringkat politeknik, di peringkat kebangsaan dan peringkat sebangsa lah, lebih kurang macam tu lah. So alhamdulillah masa sekarang ni kita pun di peringkat yang macam tu. Jadi ialah pelajar-pelajar pun bermotivasi untuk membuat inovasi tersebut dan bersama juga dengan pesara-pesara yang ada lah. So macam tu. Kadang-kadang dalam satu institusi ni mereka lihat kepada senior mereka kan. Dah sampai satu kejayaan, mereka pun nak buat juga. Nak cerita satu sejarah. Itu sebenarnya antara rentetan yang berlaku di IPT. Dan juga kalau kita dapat tahu, seperti yang Cik Azlan cakapkan tadi, ada webinar Simbiosis IPT Industri melestarikan ekosistem inovasi pendidikan dan pelancaran prosiding PIPO 2021. Sebenarnya macam mana perkara ini ataupun program ini berjalan, atau penganjuran dia macam mana, secara online, virtual ataupun face to face? Sebenarnya program ni sebenarnya daripada beritik tolak daripada pandemik. Bila berlaku pandemik, untuk meneruskan PIPO secara fizikal tu memang tak boleh. Kita tak dapat anjurkan. Maka wujudlah idea untuk kita membentangkan ataupun kita menghasilkan penulisan PIPO dalam bentuk penulisan. So daripada idea tersebut diutarakan oleh JPKK. Kemudian perbincangan telah dilakukan dan kami juga telah mendapat bantuan daripada UTM. Terima kasih kepada Dr. Edi Atib daripada UTM yang selaku penasihat untuk program PIPO ni lah. Program webinar ni, di mana pihak UTM bersama dengan pihak JPKK dan Politeknik Merlimau, kami berganding bahu untuk menjayakan program ini. Dan program ini dilaksanakan sepenuhnya secara online di Politeknik Merlimau lah. Okey, baik. Orang kata norma baru lah kan? Ya, norma baru. Tapi itu kalau di Merlimau Melaka. Sekarang ni kita nak berehat dulu. Kita nak ke Perak untuk lihat satu kapsul yang disediakan oleh RTM Perak. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam Lensa IPT. Kita perlu bersepakat untuk menyelamatkan keluarga kita, iaitu keluarga Malaysia. Tiada siapa pernah menduga begini rupanya. Keamanan ketika dahulu kini diinfeksi oleh virus fatal yang tidak tahu bila penghujungnya. Perwira negara terus bersengkang mata melawan corona dengan dayanya.
ayuh Malaysiaku tercinta. Tanpa mengira rupa, keturunan atau agama. Bersatulah kita dalam duka, juga ketika senda tawa. Meski badai dan taufan melanda bersama-sama, kita berganding bahu, menggembling tenaga melawan musuh COVID-19 yang menjadi ancaman nyawa. Biarlah kita berputih tulang, asal tiada lagi ketakutan menyelubungi negara. Kerana kita punya darah hang tuah mengalir dalam jiwa, membawa satu misi yang sama, kerana kita keluarga Malaysia. Baik, kita bertemu kembali dalam Lensa IPT, pastinya dalam topik yang sama berkenaan dengan inovasi, dan kita bersama dengan dua warga ataupun figura daripada Politeknik. Pastinya Politeknik ni, Cik Azlan, ia sangat sinonim dengan teknologi. Teknologi ini berkembang hari ke hari dan juga itu kita panggil inovasi. Dan bagaimana Cik Azlan lihat inovasi ini antara elemen yang kita kata penting untuk diterapkan dalam seluruh silibus kita, silibus Politeknik lah kan. Macam mana sebenarnya Tuan melihat berkenaan dengan survival mahasiswa selepas daripada mereka bergraduat di Politeknik itu sendiri? Ya, kalau ikut pada itu, kita memang pelajar kita akan diterapkan dengan yang untuk supaya dia survival di luar Politeknik lah. Contohnya dalam inovasi ni kita menerapkan bukan saja inovasi, tapi dalam pada masa yang sama juga kita menilai ataupun menerapkan dari segi apa orang cakap kepada keisaniah dia lah, keisaniah dia. Dan contohnya dalam masa tu juga kita akan terapkan juga dia macam mana kita nak buat jadi seorang yang berjaya, dan kita fokuskan kepada, kalau ikut dalam bidang projek tu kita fokuskan kepada macam mana kita nak buat proses dan macam mana kita nak buat pembuatan tersebut lah. Itu berkisarkan kepada inovasi lah. Dalam pada masa sama juga dia survival makna dia dah diterapkan kepada nilai-nilai yang kita ajar tadi lah di Politeknik lah. So tak semestinya daripada apa orang cakap daripada projek saja, yang lain pun kita akan terapkan di situ lah. So itu dia harapkan pelajar tu dia akan dapatlah apa yang dia ajar dekat Politeknik, so dia akan dapat aplikasikan dekat di luar sana. So harap-harap macam itulah. Saya rasa alhamdulillah kita dapat juga yang feedback daripada alumni yang berjaya. So dari segi inovasi itu kita dapat feedback yang sangat membangga juga kah. Alhamdulillah. Syabas dan tahniah untuk Politeknik Melimau sebenarnya. Tapi kalau dari segi sekarang ni, macam bila kita cakap berkenaan teknologi, dia kan berkembang setiap hari, Encik Zahrin. Ya, betul. Tapi persediaan Politeknik Melimau tu macam mana dia menerima antara perkembangan teknologi, apatah lagi dalam arena pandemik COVID-19 ni, digital itu bukan lagi pilihan namun satu perkara yang utama untuk kita hadapi. Macam mana persediaan Politeknik Melimau tu? Betul tu. Untuk pandemik ini sebenarnya memang bukan sekadar Politeknik lah. Semua IPT lain pun menghadapi orang kata satu gelombang yang besar lah. Norma baru kita panggil. Baru ni orang kata persediaan tu memang bukan lagi apa ni, bukan pilihan. Memang betul macam cakap tadi, bukan pilihan tapi harus ada. Okey, untuk apa tu menangani gelombang digital yang ada sekarang ni, di mana kita memang tak dapat lari lah. Tak dapat lari. Oleh itu kami di Politeknik Melimau telah bersedia, bukan kebetulan sebenarnya, perancangan ini telah lama dirancang, di mana sebelum pandemik lagi kami telah mengadakan kelas-kelas online. Bukan sekadar orang kata waktu pandemik sahaja. Sebelum ni pun kita memang dah run kelas-kelas online, di mana kami juga telah adakan satu website ataupun satu aplikasi yang mana namakan SIDOS. Yang mana SIDOS tu terdapat bahan-bahan, nota-nota semua kita boleh dapat daripada SIDOS. Dan juga untuk mengelakkan daripada, kita fahamlah sekarang ni pensyarah kadang ada kursus apa semua. So untuk mengelakkan daripada pelajar tersebut tertinggal kelas ataupun delay waktu kelas, maka
Pensyarah-pensyarah ni akan mengadakan secara online. Di mana bahan-bahan semua telah di-upload di dalam dalam SIDOS ataupun menggunakan Google Classroom. Di mana pelajar-pelajar boleh melayari web-web yang disediakan untuk mendapatkan ilmu-ilmu dan juga sumber-sumber bahan untuk pembelajaran. Baik, saya kira digitalisasi itu sendiri dia dah disemai sebelum pandemik sendiri, satu langkah yang baik. Jadi kalau macam Cik Azlan sendiri, waktu pandemik dan juga waktu sebelum pandemik, apa antara kaedah cara pembelajaran mungkin Cik Azlan bersama dengan pelajar untuk berikan mereka faham lagi tentang teknologi, inovasi dan juga cara penyampaian itu, supaya mereka bukan sahaja berguna di politeknik, cemerlang di politeknik, malah syarikat yang mereka kerja nanti pun akan cemerlang juga. Ya. Itu sangat, sekarang kalau ikut pada pandemik, sebelum pandemik itu ada sangat orang cakap macam jarak yang bernilah. Jadi pada masa yang sama, pada bukan pandemik, bermaksud kita secara mengajar ni secara face to face lah, bermaksud secara semuka. Bilanya ada COVID-19 ni, jadi kita dah twist kepada pelajaran kepada secara online, yang mana dari segi inovasi pun pada penyelia yang kita tetapkan tu telah berkomunikasi dengan pelajar-pelajar yang di bawah silian mereka lah. Alhamdulillah pensyarah tu yang ada nak beri komitmen yang tinggi terhadap inovasi ataupun pembelajaran secara online lah. So itu yang kita gunakan di Politeknik Merlimau lah. Saya rasa pun sama di IPTA, IPS pun sama macam tu. Itu kita kata penerimaan semua itu secara sama, namun bagaimana kita meluahkan satu perkara tu agak berbeza. Namun kalau kita kembali kepada topik asal, iaitu simbiosis IPT industri itu sendiri, bagaimana Cik Azlan melihat hala tuju simbiosis seperti ini dalam industri, antara industri? Mungkin boleh kongsikan antara perancangan mungkin di Politeknik Merlimau sendiri, mungkin di bahagian JPPKK sendiri dalam masa yang akan datang. Okey, untuk perancangan masa akan datang, kami mengharapkanlah apa yang kami buat ini dapat disambung baik daripada segi simbiosis daripada politeknik dengan industri lah. So terutamanya pada Proton lah. So kami mengucapkan banyak terima kasih lah kepada Proton, yang mana dia, pihak Proton telah memberikan kami bisi kereta dan kepada politeknik yang terlibat lah. Jadi untuk itu saya mengharapkan kita boleh memperkasakan lagi lah dari segi inovasi ini untuk masa akan datang. So yang keduanya, supaya kita dapat melihat kepada penyelidikan ataupun yang dibuat oleh pelajar dan masyarakat dibuat kepada industri, keperluan untuk industri. So macam itulah. Betul. Baik, kalau mungkin Cik Zarin selaku ketua program PIPO 2021, ada beberapa pandangan dan juga ada beberapa bayangan berkenaan dengan inovasi di automotif ini sendiri. Adakah ia saya lihat tertumpu kepada automotif? Bagaimana pula dengan mereka yang cabangnya bukan tertumpu kepada automotif tapi ingin menceburi bidang PIPO ini sendiri? Adakah ia satu jalan yang betul ataupun mungkin bagi peluang kepada mereka yang betul-betul belajar kereta untuk masuk pertandingan ni? Okey. Dia ni pendapat peribadi saya lah. Bila kita sebut tentang inovasi pada satu kenderaan, sebenarnya kenderaan sekarang ni pun dia berinovasi. Kalau kita lihat sistem-sistem pada kenderaan, dia berinovasi. Kalau dulu, kalau zaman 90-an, kalau kita lihat kenderaan-kenderaan, bila sebut saja tentang otomotif, orang akan bayangkan tentang enjin, tentang kereta dan enjin sahaja. Okey, tapi sebenarnya teknologi itu berkembang, berinovasi. Jadi kalau kita lihat kat sini, kenderaan itu sendiri, dia punya sistem dia dah berubah. Dia tidak lagi secara mekanikal, orang kata secara hands on. Tapi kalau kita lihat pengurusan kenderaan itu sendiri dia dah secara elektronik. Dia dah secara berkembang, orang kata lebih maju. Sekarang kalau kita lihat ada juga kereta yang tak menggunakan, tak ada driver dah sekarang. Betul. Jadi kalau kita lihat kat situ, sebenarnya ianya terbuka kepada semua orang yang berminat dengan otomotif untuk menceburi dan merealisasikan impian mereka tentang inovasi yang perlu ada pada kenderaan itu sendiri. Contohnya kalau kita lihat tentang inovasi berkenaan dengan bentuk kereta. Bentuk kereta dah lama. Tapi sekarang ni kalau kita lihat di mana macam Nissan dah keluarkan satu kereta yang dia boleh mengejutkan pemandu kalau dia mengantuk. Kemudian
Proton juga. Proton sekarang pun dah advance. Kita lihat Proton sekarang ni, dia boleh ada sistem dalam tu, dia boleh monitor untuk keseluruhan dia punya environment dia. Yang mana dia ada satu fokus, kalau kita lihat ada video yang mana untuk safety dan security tu telah berlaku pada kenderaan tersebut. Ya, betul. Kita nak mengundur ke, tak kenapa, nak buka pintu pun, even nak buka pintu ada safety yang terlibat. Betul. Kadang-kadang kelajuan dulu kita pandang kepada lajunya kereta tu kan. Tapi laju tu letak nombor yang ketiga, keempat. Tapi teknologi tu yang nombor satu sebenarnya. Jadi mungkin Encik Zahrin boleh kongsikan sikit berkenaan dengan program yang akan berlangsung pada 14 September ni. Okey, bercakap berkenaan program ini. Okey, pertamanya saya nak ucapkan terima kasihlah kepada pihak GPPKK yang telah memberi kepercayaan kepada PMM untuk menganjurkan program pada 14 September ini yang akan berlangsung di antara 2.30 petang hingga pukul 4.30 petang. Okey, yang mana kami akan anjurkan secara online, dan pautan ini boleh dicapai melalui Facebook Politeknik Merlimau. Okey. Selain itu, saya sebagai pengarah program untuk majlis ini, program ini juga ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi terima kasih kepada pihak UTM yang sanggup bekerjasama dengan kami untuk membuat review dan juga memberikan idea-idea untuk menjayakan program ini. Kerana tanpa mereka-mereka yang hebat ni, siapalah kami. Begitu juga sekiranya tiada kepercayaan daripada pihak GPPKK sendiri, iaitu bahagian unit co-curriculum, kami tidak mampu untuk menjadikan program sebegini. InsyaAllah lah. Jadi saya berharap kepada penonton-penonton semua untuk tidak melepaskan peluang. Untuk tidak melepaskan peluang untuk bersama-sama dengan kami pada 14 September ini untuk bersama-sama untuk kita mendapatkan maklumat-maklumat berkenaan inovasi di peringkat politeknik dan juga peringkat-peringkat yang lebih tinggi. Yang mana mungkin ini jadi satu sumber atau menjadi satu panduan untuk kita nak mengenali apa itu inovasi. Okey, baik. Terima kasih Encik Zahrin. Tapi sebelum kita menutup bicara Lensa IPT hari ini, Encik Azlan, mungkin Encik Azlan ada sedikit harapan, nasihat dan juga pandangan mungkin kepada mereka yang sedang menonton ataupun anak-anak politeknik sendiri yang mungkin ingin mencuburi bidang inovasi, pertandingan-pertandingan inovasi di peringkat politeknik mereka itu sendiri. Okey, saya mengharapkan yang mana kalau ikut ini kita memflowerlah, kita promotelah pada yang berada di luar tu memasukilah politeknik. Sebab politeknik ini adalah salah satu IPT yang menawarkan dalam bidang kejuruteraan yang membolehkan pelajar itu membuat inovasi yang terbaik seperti yang kita dapat maklum pada hari ini. So diharapkan bolehlah mana-mana ibu bapa yang menyarankan kepada anak-anak supaya memasuki politeknik